Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun di dalam bilik kuliah online ini untuk kita sambung perbahasan kita berkaitan dengan Q&A salat mudah lagi sunnah yang ditulis oleh saya sendirilah. Dan sebelum kita mula, saya nak ucap tahniah banyak-banyaklah kepada Nur Islam Academy, Kak Lin, Edmus dan yang lain-lain juga, kerana berjaya bertemu dengan Mufti Perlis dan mendapatkan orang kata apa sokongan daripada beliau. Susah tu nak jumpa dengan Mufti Perlis ni, tapi alhamdulillah orang kata apa tim Nia berusaha dan berjaya berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan kita dapat sokongan lah daripada beliau dan mudah-mudahan doa beliau kepada Nur Islam Academy akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah Nia mungkin akan terus untuk berkhidmat memberikan manfaat ilmu kepada umat ini. Begitu indahnya Islam ni tuan-tuan, ada sebahagian daripada grup yang fokus kepada bantuan fizikal kepada orang-orang yang sukar untuk mendapatkan perbelanjaan. Ada sebahagian daripada tim yang berusaha untuk menganjurkan kuliah-kuliah agama. Ada sebahagian daripada mereka yang buat apps untuk hadis-hadis seperti mana yang tim saya buat. Jadi begitulah keadaannya, umat ini saling lengkap melengkapi. Kita tak mampu nak buat semua, tetapi kita cuba untuk melengkapkan kerja yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Kita masuk kepada kuliah kita, tajuk kuliah kita pada hari ini iaitu muka surat. Kita akan bermula pada muka surat 131, iaitu cara duduk tasyahud. Soalan dia, adakah sama cara duduk tasyahud awal dan akhir mengikut sunnah? Itu soalan dia. Sebab kita ni biasanya diajarlah tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu duduknya ada sedikit berbeza. Kita diajar begitu, iaitu tasyahud awal kita duduk iftirash seperti mana yang kita diajar di sekolah-sekolah. Manakala tasyahud akhir kita akan duduk secara tawarruk. Kita akan duduk secara tawarruk. Betul ke begitu ataupun ada pandangan ulama yang berbeza dalam masalah ini? Kita nak tengok pandangan ulama dan apa dalil mereka. Setidak-tidaknya kita akan rasa setiap daripada mazhab dalam Islam ni, mazhab fiqh dalam Islam ni, bila kita tahu cara mereka mengambil dalil, bila kita tahu cara mereka mengambil hukum, setidak-tidaknya akan timbul perasaan hormat kepada mereka. Akan timbul bagaimana perasaan kagum kita kepada mereka, bagaimana mereka ini boleh mendapat suatu hukum yang kadang-kadang kita pun tak perasan. Kita tengok dalil tu tara tu aja. Tapi para ulama bila dia tengok dalil, dia nampak benda-benda yang orang awam seperti kita tak nampak. Baik, jawapan dia adalah dalam permasalahan cara duduk tasyahud, para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, cara duduk tasyahud awal dan akhir adalah sama, iaitu duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir yang biasa mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i duk buat. Iaitu kita duduk di atas pinggul kita dan kita tegakkan kaki kanan kita, berdirikan dia, kemudian kita lunjurkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Itu duduk tawarruk. Jadi kalau ikut mazhab Maliki, cara duduk tasyahud sama ada tasyahud awal dan tasyahud akhir adalah sama. Dua-dua duduk tawarruk. Dalil mereka ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, innama sunnatus salah an tansiba rijlakal yumna wa tathniyal yusra, yang bermaksud sesungguhnya sunnah salat. Ini kata-kata Abdullah bin Umar. Habis itu macam mana Imam Malik pakai?
Kerana dia mengatakan sunnatus salah. Sunnat. Maksud bila dia kata sunnah, walaupun itu adalah perkataan sahabat, tetapi kita fahami dia menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tak mungkin sesuatu itu dipanggil sunnah dalam ibadat melainkan ia mesti datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan sesungguhnya perkara sunnah di dalam salat ketika duduk adalah dengan menegakkan kaki kananmu dan menghamparkan kaki kirimu. So dia faham itu duduk tawarruk, dia kata. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat ini dijelaskan lagi oleh riwayat Imam Malik yang meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id. Katanya Imam Malik riwayat daripada Yahya, annal Qasim ibn Muhammadin arahumul julusa fit tashahhud fa nasaba rijlahu al-yumna wa thanna rijlahu al-yusra wa jalasa ala warikihi al-aysar wa lam yajlis ala qadamihi thumma qala arani hadha Abdullah ibn Abdullah ibn Umar wa haddathani anna abahu kana yaf'alu dhalik. Yang bermaksud sesungguhnya Qasim bin Muhammad menunjukkan kepada anak muridnya tentang duduk di dalam tasyahud, dan dia menegakkan kaki kanannya dan menghamparkan kaki kirinya, dan dia duduk di atas pinggul kirinya. Kalau ikut kat sini memang nampak ia adalah duduk tawarruk, iaitu duduk tasyahud akhir, ya. Walam yajlis ala qadami, dan dia tak duduk pun di atas kakinya. Qala thumma qala arani hadha. Kemudian Qasim kata, cara duduk beginilah yang Abdullah bin Umar tunjukkan kepada aku, dan dia bagi tahu pada aku sesungguhnya ayah dia buat benda ni, iaitu Abdullah bin Umar. Dalam buku saya tu terjemahan dia tu ada silap sikit. Muka surat 132 tu tuan-tuan betul kan tu, yang dalam kurungan tu. Yang dalam kurungan di bawah sekali tu, sebelum daripada baris akhir terjemahan riwayat tu, saya letak dalam kurungan tu Umar. Sebenarnya bukan Umar, ia adalah Ibnu Umar. Yang mana Ibnu Umar yang menunjukkan kepada anak dia yang bernama Abdullah tentang cara duduk begitu. Jadi mazhab Malik dia ada hujah dia sendiri, iaitu riwayat yang Ibnu Umar bagi tahu sunnah di dalam salat ialah tegakkan kaki kanan dan hamparkan kaki kiri. Kemudian ditunjuk pula dengan riwayat sahabat duduk di atas pinggul dan tidak duduk di atas kaki, menunjukkan ia adalah duduk tawarruk. Sebab duduk tawarruk yang tak duduk atas kaki, duduk atas pinggul kiri. Baik, ini pendapat mazhab Maliki. Manakala pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, mereka tidak membezakan antara tasyahud awal dan akhir untuk lelaki. Cara duduk tasyahud awal dan akhir adalah sama, iaitu duduk ihtirash. Kalau Hanafi dia tak duduk tawarruk. Setiap duduk dalam solat menurut Hanafi bagi lelaki adalah duduk iftirash. Mereka menggunakan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni setiap 2 rakaat Nabi akan baca tasyahud. Betul lah solat kita bila 4 rakaat, setiap 2 rakaat ada tasyahud. Tasyahud awal yang berada pada rakaat yang kedua, tasyahud akhir yang berada pada tasyahud yang keempat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, dan dia menghamparkan kaki kirinya, wa yansibu rijlahu al-yumna, dan Nabi SAW kita panggil menegakkan kaki kanannya. Menegakkan kaki kanan maksud lipat jari kaki kanan tu. Mereka faham yang ni adalah duduk iftirash bagi lelaki. Tetapi mereka membezakan duduk tasyahud bagi perempuan. Hanafi dia kata lelaki ni iftirash. Tetapi perempuan mereka mengatakan sunat bagi perempuan untuk duduk tasyahud secara tawarruk. Kerana menurut mereka duduk tawarruk bagi perempuan ni lebih sesuai. Sebab duduk tawarruk ni lebih menutup badan mereka, dia kata. Lebih menutup badan, lebih orang kata lebih tak terlihat bentuk badan, dia kata. Hadis-hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam salatnya, duduk tawarruk dalam salat. Hanafi tahu ada hadis yang Nabi ni
Apa ni Hanafi tahu ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat duduk tawarruk. Hanafi tahu benda ni. Mereka bukan jahil lah maksudnya tentang benda ni. Dia orang tahu. Tapi dia orang ada takwilan dia orang sendiri. Dia kata hadis-hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tawarruk dalam solatnya, semua itu ditakwil bagi mereka. Kerana baginda sudah tua dan lemah sehingga tidak mampu untuk duduk iftirash. Dia kata mana-mana hadis mereka dah buat keputusan. Orang lelaki kalau salat duduk dia iftirash. Tak kira lah tasyahud awal ke akhir. Tak beza. Perempuan je tawarruk. Habis itu Nabi duduk tawarruk. Dia kata kami tahu Nabi duduk tawarruk. Tapi itu di akhir hayat Nabi, waktu Nabi telah berumur, Nabi tak mampu lagi duduk iftirash. Itu pendapat mereka lah. Manakala mazhab yang ketiga, atau pendapat yang ketiga adalah pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membezakan antara tasyahud awal dan akhir. Mazhab Syafi'i ini beza. Seperti mana yang kita belajar dulu. Betul, ini adalah mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan, cara duduk tasyahud awal adalah dengan duduk iftirash. Duduk iftirash untuk tasyahud awal. Manakala tasyahud akhir adalah dengan duduk tawarruk. Duduk tasyahud awal, tegakkan kaki kanan, lipatkan jarinya, kemudian duduk di atas kaki kiri dan hamparkan kaki itu. Manakala tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Ini mazhab Syafi'i. Berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, ana kuntu ahfadhakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Hadis ni riwayat al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud, aku merupakan orang yang paling menghafal dalam kalangan kamu, aku orang yang paling hafal sekali tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia cerita kepada anak murid dia pada waktu tu. Dia mengatakan fa iza jalasa fi rak'atain, bila Nabi salat pada 2 rakaat, bila Nabi salat sampai ke rakaat yang kedua, dia kata jalasa ala rijlihil yusra, Nabi akan duduk di atas kaki kirinya dan hamparkan kaki kiri. Baringkan kaki kiri itu, tetapkan pada tanah, duduk atas kaki kiri. Wa nasabal yumna, dan Nabi akan menegakkan kaki kanannya. Ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua itu tasyahud awal. Wa iza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang akhir, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, Nabi akan mengkedepankan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan Nabi akan memperdirikan kaki yang satu lagi, iaitu kaki kanannya, menegakkan maksud melipatkan jari, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan Nabi akan duduk di atas pinggulnya. Nabi akan duduk di atas tempat duduk dia, duduk di atas lantai. Okey, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi mazhab Syafi'i faham yang inilah. Inilah hadis yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, iaitu riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Abu Humaid bagi tahu pada kita secara jelas, duduk di tasyahud awal Nabi akan duduk iftirash, duduk di tasyahud akhir Nabi akan duduk secara tawarruk. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Manakala pendapat mazhab Hambali, mazhab Hambali mempunyai persamaan dengan mazhab Syafi'i dengan menggabungkan semua riwayat hadis yang berkaitan dengan dua-dua cara duduk. Cuma mereka beza sikit dengan mazhab Syafi'i dari sudut mereka nak gabungkan hadis-hadis tu macam mana. Mazhab Syafi'i tadi dia kata apa? Dia kata ada hadis Nabi duduk tawarruk, ada hadis Nabi duduk iftirash. So dia gabungkan, dia kata duduk iftirash Nabi ni kalau tasyahud awal.
Duduk tawarruk Nabi ni kalau tasyahud akhir. Itu cara mazhab Syafi'i selesaikan percanggahan. Manakala mazhab Hambali dia cara dia beza sikit. Walaupun dia sama dengan Syafi'i, dia tak tolak mana-mana hadis, yang mana yang sahih diterima semua, tapi dia cara dia menggabungkan ataupun mengharmonikan hadis-hadis itu berbeza dengan mazhab Syafi'i. Kita tengok. Cuma dalam mazhab Hambali, jika salat itu mempunyai tasyahud 2 kali, maka duduk tasyahud awal ialah duduk iftirash dan tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Dalam isu salat yang lebih daripada 2 rakaat, maksudnya salat tu ada 2 kali tasyahud. Salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar, yang lebih daripada 1 tasyahud, maka salat yang begini kata mazhab Hambali mesti ataupun disunatkan duduk dengan 2 cara. Tasyahud awalnya duduk dengan iftirash, tasyahud akhirnya duduk dengan tawarruk. Ini mazhab Hambali. Manakala salat yang mempunyai 1 tasyahud sahaja, seperti salat subuh ataupun salat sunat 2 rakaat yang ada 1 je tasyahud, maka mazhab Hambali mengatakan duduk tasyahud akhir adalah duduk iftirash. Dia beza dengan mazhab Syafi'i. Dia kata kalau solat tu ada 2 tasyahud, dia pakai hadis Abu Humaid tadi. Yang mana Abu Humaid kata Nabi kalau duduk pada rakaat kedua, Nabi akan duduk iftirash, kata Abu Humaid. Kalau duduk di rakaat akhir, Nabi akan duduk tawarruk. Dia kata yang ni kalau solat tu ada 2 tasyahud. Tapi kalau solat tu ada 1 je tasyahud, dia pakai hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah kata Nabi ni kalau duduk pada rakaat yang kedua, Nabi akan duduk secara iftirash. Sebab hadis tu ada 2, solat tu ada 2 rakaat saja. Ya, baik. Ini kerana terdapat hadis. Ini kerana terdapat hadis yang mengatakan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat kedua, baginda akan duduk iftirash. Mereka menganggap hadis Abu Humaid sebelum ini adalah pengecualian daripada hadis umum Aisyah yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash bagi tasyahud. Ada riwayat Aisyah kata Nabi kalau duduk tasyahud rakaat kedua, Nabi kalau duduk rakaat kedua, Nabi akan duduk iftirash. So dia kata yang ni umum. So kalau solat tu ada 1 je tasyahud, semua iftirash. Kalau solat subuh pun duduk tasyahud akhir dia iftirash. Mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i kata hadis Abu Humaid bagi tahu Nabi kalau duduk pada duduk yang terakhir, Nabi akan tawarruk. Okey, kesimpulannya. Tengok kesimpulan. Pendapat yang rajih bagi saya, setakat pengajian saya lah, setakat kajian saya, setakat penelitian saya. Mungkin ada orang lain boleh berbeza, tak ada masalah. Pendapat yang rajih bagi saya dalam permasalahan ini ialah mazhab Syafi'i. Tasyahud awal dengan duduk iftirash dan tasyahud akhir sama ada dia ada 1 jenis tasyahud ke ataupun lebih pada 1, sama ada 1 tasyahud ataupun 2 bagi solat, adalah dengan duduk tawarruk. Selagi mana ia tasyahud akhir, duduk tawarruk. Ini kerana jelas dalam lafaz hadis Abu Humaid menyebutkan duduk pada rakaat terakhir ialah tawarruk. Dia tak kata rakaat yang keempat ataupun selainnya. Dia kata rakaat akhir. Kalau solat subuh, kita nak duduk tasyahud akhir, itu rakaat terakhir tak? Rakaat terakhir. So duduk tawarruk. Berdasarkan kepada hadis yang lebih jelas di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tapi benda ni khilaf tuan-tuan. Benda ni open to interpretation. Maksud mempunyai menerima tafsiran yang pelbagai. Hambali pun kita tak boleh kata sesat, Syafi'i pun kita tak boleh kata sesat. Cuma kita tengok, kita kata yang ni lah. Ustaz saya kata yang ni lebih tepat bagi pandangan dia. Ustaz saya yang lain pula kata yang tu lebih tepat. Kita kalau ustaz ramai ada macam-macam pandangan, kita akan open sikit lah. Kita tak adalah nak kata, oi hang ni sesat, hang ni terkeluar daripada ahli sunnah, kerana semua ni, 4 mazhab ni adalah ahli sunnah belaka. Alangkah indahnya hidup kita ni kalau kita dapat meraihkan pandangan-pandangan dalam masalah ijtihad yang seperti ini. Kenapa saya bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian tentang perbezaan-perbezaan ini? Bukan untuk mengelirukan, bukan untuk memeningkan. Tuan-tuan boleh pegang dengan mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita nampak orang lain berbeza sikit dengan kita dari sudut amalan salatnya, maka kita tidak mengecamnya dengan mengatakan dia sesat atau seumpamanya.
Jadi kita akan lebih tenang, kita akan lebih rasa lapang dada dan kita boleh appreciate dia. Oh, dia ni Arab, mungkin dia ni Hambali. Kalau orang tu datang pada Saudi biasanya Hambali, kan? Jadi kita tahu dia berpegang dengan mazhab apa. Namun bentuk duduk ini hukumnya sunat. Bila kita kata duduk iftirash, duduk tawarruk ni sunat. Tidaklah sehingga membatalkan solat jika meninggalkannya. Jika keadaan seseorang tidak mampu disebabkan bertubuh besar atau ruang sempit, dia nak duduk tawarruk tak boleh. Sebab apa? Sempit sangat. Ataupun badan dia besar. Kalau duduk tawarruk, dia terlentang terus. Umpamanya kan. Mungkin perut dia ada sedikit besar. Duduk tawarruk dia terlentang terus. Tak boleh nak duduk tawarruk. Maka dalam keadaan tu dia kata, maka dia dibolehkan duduk iftirash pada tasyahud akhir. Jadi kalau dia duduk iftirash pada tasyahud akhir, tidaklah batal salat dia. Bahkan jika duduk dengan bentuk lain pun dikira sah salat. Cuma tidak dapat pahala sunat. Maksudnya iftirash dengan tawarruk ni, untuk tasyahud adalah sunnah. Yang wajibnya ataupun yang rukunnya adalah duduk. Supaya kita tak baca tasyahud dalam keadaan berdiri lah, duduk. Jadi apa jenis duduk boleh. Apa jenis duduk boleh. Cuma sunat ataupun afdalnya duduk tawarruk untuk tasyahud akhir, duduk iftirash untuk tasyahud awal. Baik. Kita masuk kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu cara isyarat jari ketika tasyahud. Macam mana nak isyarat jari ni? Kita baca tasyahud, tangan kanan kita mengisyaratkan dengan telunjuk kita ni. Macam mana nak tunjuk dengan telunjuk ni? Baik. Mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan. Bukan tangan kiri ya, tangan kanan sunat. Sebab ada orang kadang-kadang dia duk fikir benda tu wajib. Kalau tak buat, tak sah salat. Tak, sebenarnya ia adalah sunnah. Mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan ketika membaca tasyahud adalah sunat. Dia adalah sunat. Dia bukan satu rukun. Maksudnya kalau orang tu dia tak mengisyaratkan dengan tangan kanan dia, solat dia still sah. Cuma dia tak dapat pahala lah. Pahala sunat tak dapat. Sebab ada orang kadang-kadang dia ingat benda tu rukun. Jadi katalah dia tengah mengisyaratkan dengan tangan kanan, tiba-tiba tangan kiri dia rasa gatal. Dia tak mampu nak tahan gatalnya tu. Dia tengah isyarat ni, macam mana dia kata aku nak buat? Jadi dia isyarat dengan tangan kiri, dia garu. Lepas tu baru dia letak balik pada tangan kanan. Sebenarnya tangan kiri tak dituntut untuk mengisyaratkan, hanya tangan telunjuk kanan sahaja. Ya. Ini bermakna jika ditinggalkan ia tidak membatalkan salat, namun ia mengurangkan pahala. Terdapat beberapa cara dalam menunjukkan isyarat jari ketika tasyahud berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa caralah, antaranya ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran macam ni. Membentuk bulat begini begitu. Okey. Hadisnya adalah daripada Wa'il bin Hujur. Dia berkata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad halaqa bil ibhami wal wusta wa rafa'a allati talihima yad'u biha fi tasyahud. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Yang bermaksud aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melingkarkan ibu jari dan jari tengah. Ibu jari ni, ibu jari dan jari tengah dilingkarkan. Kemudian wa rafa'a allati talihima. Kemudian Nabi angkat jari yang berada di sebelah kedua-duanya. Iaitu sebelah ibu jari adalah jari telunjuk, sebelah jari hantu ni pun jari telunjuk. Iaitu Nabi angkat sedikit. Baik. Dia mengangkat jari telunjuk, maksud dia mengisyaratkan dengan tari telunjuk yang dekat keduanya, baginda berdoa dengannya pada waktu tasyahud. Okey, ini satu cara. Cara yang kedua, menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk. Genggam semua macam ni. Ini pun ada disebut di dalam zahir hadis, iaitu hadis riwayat Nasa'i. Ya. Daripada Ali bin Abdurrahman, dia berkata, Ra'ani ibn Umar wa ana a'basu bil hasa fi salah. فلما انصرف نهاني وقال اسنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان يصنع؟ قال كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على الفخذ وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. Kata Ali bin Abdul Rahman, satu hari Ibnu Umar melihat aku salat.
Dia melihat aku dan dalam keadaan aku sedang bermain dengan batu-batu. Aku sedang bermain-main dengan batu, menggerak-gerakkan batu ketika berada dalam salat. Waktu tu aku salat, jadi tangan aku ni dok main dengan batu, dok gerak-gerakkan batu. Falamman saraf nahani, bila Ibnu Umar selesai daripada salat, bila dia selesai salat, dia larang aku buat benda tu. Dia kata jangan dok mainlah dengan batu tu. Isna kama kana Rasulullah SAW yasna. Dia kata buat macam mana yang Nabi buat. Qultu wa kaifa kana yasna. Dia tanya pula Ibnu Umar, Nabi buat macam mana? Kata Ibnu Umar, kana sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apabila Nabi duduk dalam salat, Nabi akan letak tangannya yang belah kanan di atas pahanya. Wa qabada, dan Nabi akan genggam. Nabi akan pegang, Nabi akan buat macam ni. Yakni asabi'ahu kullaha, semua jari-jarinya, wa asyara bi isba'ihi allati tali al-ibham. Kemudian Nabi akan mengisyaratkan dengan jari yang berada di sebelah ibu jari. Jari yang berada di sebelah ibu jari adalah jari telunjuk. Semua sekali dipegang kecuali jari telunjuk. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Kemudian Nabi letak tangan kirinya berada di atas paha kirinya. So ini pun cara yang ada disebut dalam hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik. Yang ketiga, menggenggam tangan kanan dengan meletakkan ibu jari di bawah jari telunjuk. Macam ni. Ibu jari letak bawah jari telunjuk. Okey. Ini pun disebut dalam hadis Ibnu Umar yang saya letakkan di situ riwayat Muslim. Kata Ibnu Umar, qala Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi tashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa aqada 53 wa asyara bis-sababah. Yang bermaksud, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW apabila duduk pada tasyahud, Nabi akan meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri dan Nabi akan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanan. Wa aqada 53. Nabi akan meletakkan isyarat 53. Nabi akan meletakkan simbol 53, iaitu jari kelingking, jari manis dan jari tengah digenggam, manakala jari telunjuk memberi isyarat dan ibu jari berada di bawah jari telunjuk. Itu orang Arab panggil isyarat dengan 53, iaitu macam tu. Baik, seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar tu lah. Dan berisyarat dengan jari telunjuk. Nabi luruskan. Kata Ibnu Umar, Nabi buat macam tu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini cara yang disebut di dalam hadis. Mana-mana cara pun okey. Daripada tiga ni kita boleh pilih lah. Kalau kita nak buat satu solat dengan cara ni, solat kedua dengan cara ni pun boleh. Kerana ketiga-tiganya sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu cara nak isyaratkan jari telunjuk dan jari-jari lain. Okey. Sekarang ni persoalan dia, bila kita nak angkat tu? Bila nak angkat jari telunjuk tu? Di sini ada perbahasan dalam kalangan ulama. Dalam permasalahan ini, itu waktu isyarat jari telunjuk dilakukan. Dalam permasalahan ini saya kata, para ulama berbeza pendapat. Pertama, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan isyarat jari dimulakan daripada ucapan illallah dalam ucapan syahadah. Maksudnya kita turunkan tangan, turunkan jari sehingga asyhadu alla ilaha illallah baru angkat jari tu. Okey? Itu mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hanafi, mereka mengatakan isyarat jari ketika penafian dalam kalimah tasyahud. Dalam kalimah tasyahud, dalam kalimah syahadah ada nafi, ada isbat. La ilaha illallah. La tu nafi, tidak ada. Ilaha, sebarang Tuhan yang disembah dengan benar, illallah, baru isbat. Isbat tu maksudnya menetapkan, kecuali Allah, hanya Allah. Okey. Mazhab Hanafi kata, bila nak angkat jari, dia kata pada la ilaha angkat. Kemudian bila pergi kepada isbat, illa, maka jari itu diletakkan. So kejap je lah angkat. Kalau ikut mazhab Hanafi ni, angkat tu kejap je. La ilaha illallah turun balik. Gitu. Kalau ikut mazhab Hanafi. Manakala mazhab Maliki,
Isyarat jari daripada awal hingga akhir tasyahud. Maksud kalau ikut mazhab Maliki, daripada awal sampai habis angkat. Cuma mazhab Maliki ni sesama mereka berbeza pendapat. Adakah perlu digerakkan jari ataupun tak perlu? Okey, sebab tu saya sebut di situ. Cuma mereka berbeza pendapat. Adakah perlu digerak-gerakkan sepanjang tasyahud atau tidak? Kadang-kadang kita tengok orang salat ada digerak-gerakkan jari macam tu. Digerak-gerakkan kan? Kita dah ingat macam Parkinson lah. Bukan sebenarnya. Kerana kalau kita tengok takkan Parkinson kot, sebab waktu lain dia tak goyang pun kan? Dia tak mengetar pun. Dia normal je. Kerana mungkin dia berpandangan dengan pandangan dalam mazhab Maliki. Cuma mazhab Maliki pun ada beza. Ada yang kata atas bawah, ada yang kata kiri kanan. Okey. Nanti saya akan hurai kenapa. Kenapa ada yang menggerakkan, ada yang tak menggerakkan ya. Cuma mazhab Maliki ada dua pandangan lah, iaitu nak gerak ke tidak. Ya, okey. Yang kata gerak pun ada dua pandangan, atas bawah dengan kiri kanan. Tetapi mereka mengatakan daripada awal sampai akhir diangkat jari telunjuk tu. Manakala mazhab Hambali, mereka mengatakan isyarat jari ketika menyebut nama jalalah Allah. Ketika menyebut nama Allah dalam tasyahud, angkat. Lepas tu turun balik. Bila sebut Allah, angkat, turun balik. Demikian yang disebut oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid ketika mana dia mensyarahkan tentang mazhab Hambali, dia menyebutkan demikian. Dia kata bila ada sebut nama Allah dalam tasyahud, angkat. Lepas tu turun balik. Ada sebut nama Allah, angkat, turun balik. Begitulah sampai ke akhir tasyahud. Ini mazhab Hambali. Ya. Kesimpulannya, isu ini adalah isu ijtihad. Saya berpegang kepada pendapat yang mengatakan isyarat jari telunjuk bermula daripada awal hingga ke akhir tasyahud. Dalam isu ni saya lebih setuju dengan mazhab Maliki kerana hadis menyebutkan Nabi mengisyaratkan waktu tasyahud. Dia tak bagi tahu bila diangkat. So kita angkat daripada awal sampai akhir. Tapi kalau ada orang yang nak ikut dengan mazhab yang berbeza, tak ada masalah. Ini isu ijtihad. Ya? Ini juga zahir teks nukilan Ibn Taymiyah. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar tadi yang tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Tetapi jika sesiapa yang mengisyaratkan jari telunjuknya pada mana-mana bahagian tasyahud pun dia sudah dikira melakukan sunnah. Antara hadis lain yang menyebutkan isyarat jari dari awal tasyahud adalah riwayat daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma yang mana dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalah ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa asyara bi isba'ihi. Hadis riwayat Abdullah bin Zubair, dia kata Nabi ini bila salat, Nabi duduk dalam salat, Nabi akan, hadis tu panjang, kemudian di ujung tu dia mengatakan bila Nabi meletakkan tangan kanannya di atas peha kanannya, Nabi akan mengisyaratkan dengan jarinya iaitu dengan telunjuk. Ya. Adapun menggerakkan jari, ni saya nak bincang tentang isu menggerakkan jari. Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud adalah sunnah bagi mazhab Maliki. Ini sunat bagi mazhab Maliki. Kalau kita tengok orang duk gerak-gerak sebelah kita tu, kita jangan kata dia sesat lah. Dia ikut mazhab Maliki. Sepakat ulama ahli sunnah mengatakan mazhab Maliki adalah mazhab yang diiktiraf. Walaupun kita bermazhab Syafi'i tidak menggerakkan jari, tak gerak-gerak gitu tetapi mazhab Maliki ada pandangan dalam mazhab mengatakan gerak-gerak begitu. Bahkan Syekh Al-Albani juga mengatakan gerak-gerak itu adalah sunnah. Kenapa? Kerana mereka berpegang kepada hadis riwayat An-Nasa'i yang mana dalam riwayat itu Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia kata summa rafa'a usbu'ahu ataupun isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian Nabi mengangkat jarinya dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuha, menggerak-gerakkannya, yad'u biha, Nabi berdoa dengannya. So bila doa, Nabi akan gerak-gerakkan. Nabi gerakkan sambil baca tasyahud. Okey, lafaz ni yang kata digerak-gerakkan ni adalah lafaz yang datang daripada seorang perawi. Nama dia Zaidah ibn Qudamah. Dia adalah perawi yang thiqah, perawi yang dipercayai. Cuma dia bersendirian dalam lafaz tersebut. Sebab tu saya kata, namun
Majoriti ulama tidak menggunakan hadis ini kerana hanya seorang perawi sahaja yang menambah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jarinya, iaitu perawi siqah bernama Zaidah ibn Qudamah yang bertafarrud. Bertafarrud ni maksud dia seorang je riwayat lafaz tersebut, sedangkan majoriti anak murid Asim bin Kulaib tidak menyebutkan lafaz tersebut. Maka sebab itu majoriti ulama kata tambahan lafaz ni tidak sahih. Ya. Manakala hadis-hadis lain dalam bab ini juga tidak sahih daripada Nabi SAW. Ada riwayat lain, tetapi riwayat lain juga tidak sahih. Yang paling kuat yang ni lah. Yang itu pun hanya dia seorang saja yang meriwayatkan daripada Asim bin Kulaib. Okey. Maka kalau ikut saya lah, pendapat yang saya pegang tidak digerakkan. Just angkat sahaja. Tapi kalau ada orang gerak-gerak tu, jangan kata pergi nak patahkan tangan dia ke apa, jangan tuan-tuan. Dia kata, tapi saya terganggu Ustaz dengan dia punya gerak jari. Tak payah tengok lah. Kita tengoklah jari kita, jangan tengok jari dia. Kan? Jangan tengok. Dia solat dia, kita solat kita. Dia nak pegang mazhab apa daripada mazhab yang 4, mana-mana dia nak pegang, itu hak dia. Mungkin dia belajar Maliki, so biar dia. Tak ada masalah. Kita dengan solat kita. Okey, selagi mana dalam daerah Ahli Sunnah wal Jamaah, no problem. Kerana isu ni adalah isu ijtihad. Baik. Bacaan tasyahud dan doa sebelum memberi salam. Okey. Membaca tasyahud akhir dalam solat adalah rukun. Tasyahud awal tadi kita sebelum ni kita dah bincang, tasyahud awal adalah sunat mengikut pendapat yang rajih, iaitu pendapat Imam Syafi'i, dia mengatakan sunat. Manakala membaca tasyahud akhir adalah rukun. Siapa yang tak baca tasyahud akhir, solat dia tak sah. Jika seseorang tidak membacanya, maka solatnya tidak sah. Tetapi terdapat beberapa bacaan bagi tasyahud yang ada dalam hadis. Berikut merupakan sebahagian lafaz tasyahud yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, "Kunna naqulu at-tahiyyah fi as-salah wa nusammi wa yusallim ba'duna 'ala ba'd." Fasami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis ni hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 1202. Yang bermaksud, Ibnu Mas'ud kata, sesungguhnya kami ni sebelum ini membaca tahiyah di dalam salat. Ya, dan menyebutkan nama-nama sambil kami memberi salam antara kami, sesama kami lah. Kemudian Rasulullah SAW mendengar apa yang kami baca, kemudian Nabi kata, qulu. Nabi kata, bacalah, sebut dalam tasyahud ni, at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Segala penghormatan untuk Allah. Was-salawatu wat-tayyibat. Segala salat, puji-pujian, dalam salat kan ada puji-pujian, segala puji-pujian, segala salat dan segala kebaikan adalah untuk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi, rahmat Allah juga ke atas kamu dan keberkatan Allah juga ke atas kamu ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera juga ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan benar melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini salah satu tasyahud yang ada di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ni merupakan hadis yang sahih. Ustaz baca tasyahud tadi macam pelik sikit lah. Saya baca lain pula. Tak apa, tuan-tuan. Kerana yang kita belajar masa kecil-kecil dulu, itu tasyahud yang saya akan baca sekarang. Iaitu tasyahud Ibnu Abbas. Nombor 2. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Fakana yaqul at-tahiyatul mubarakatu's salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis ni adalah hadis riwayat Muslim, yang mana ia juga adalah riwayat yang sahih. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi mengajarkan kami tasyahud sama seperti mana Nabi mengajarkan kami surah daripada Quran. Maksudnya Nabi betul-betul tekanlah untuk kami baca tasyahud ni. Nabi betul-betul fokus seperti mana Nabi mengajar kami baca surah, begitulah Nabi mengajar kami baca tasyahud. Maka Nabi membacakan ataupun Nabi mengajarkan kami at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkatan, salawat dan kebaikan adalah milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan juga keberkatannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini tasyahud yang biasa kita baca, dan saya tak nafikan ini adalah pandangan ataupun tasyahud yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Kenapa ia dipilih oleh mazhab Syafi'i? Kerana ini adalah lafaz yang paling sempurna mengikut penilaian Al-Imam Syafi'i. Sebab tu kita hafal yang ni. Yang awal tadi kalau kita baca boleh ke Ustaz? Pasal apa tak boleh pula? Kerana ia adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hanbali pilih yang ni. Mazhab Hanbali dia pilih tasyahud Ibnu Mas'ud, walaupun dia kata yang lain boleh, tapi yang ni pilihan, kalau boleh baca yang ni lah dia kata, kerana yang ni paling sahih dari sudut riwayat. Mazhab Syafi'i dia kata yang Ibnu Mas'ud boleh baca, tapi Ibnu Abbas bagus lagi sebab dia kata ada tambahan. Ini yang paling sempurna kerana ada tambahan al-mubarakat. Perkataan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia pujian tu lebih sikit. Manakala tasyahud Ibnu Mas'ud tadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, perkataan mubarakat tak ada. Perkataan mubarakat tak ada. Sebab itu Imam Syafi'i dia pilih yang kedua ni. Okey. Sebab tu saya kata di situ lafaz doa tasyahud ini adalah pilihan Imam Syafi'i. Ia dipilih kerana ia paling sempurna menurut Imam Syafi'i. Riwayat ini dipilih oleh beliau kerana ada tambahan al-mubarakat yang merupakan tambahan pujian bagi Allah. Namun beliau berkata dibolehkan untuk mengamalkan mana-mana lafaz yang disebut dalam hadis kerana Al-Quran pun boleh dibaca dengan 7 cara qiraat, apatah lagi bacaan tasyahud. Jadi di sini terdapat keluasan pilihan bagi umat Islam. Nak baca Ibnu Mas'ud punya pun boleh, nak baca Ibnu Abbas punya pun boleh. Habis itu ada lagi yang lain iaitu riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Yang ketiga riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana 'inda qa'dah falyakun aw min awwali qawli ahadikum at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah." At-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud Ibnu Mas'ud yang bermaksud Nabi kata apabila seseorang itu berada pada duduk untuk tasyahud, hendaklah perkataan yang pertama yang disebutkan oleh salah seorang daripada kalian ialah at-tahiyatut tayyibat as-salawatu lillah. Segala pujian, penghormatan, segala kebaikan dan segala pujian adalah milik Allah. Lepas tu dia punya terjemahan dia sama macam terjemahan yang lain lah. Okey? Baik. Saya sebut di situ. Semua lafaz-lafaz ini sahih. Dan setiap Muslim diberi kebebasan untuk membaca mana-mana lafaz yang dipilih. Tuan-tuan hafal yang Ibnu Abbas punya, boleh baca. Teruskan, tak ada masalah. Ia sahih. Ia sahih. Riwayat Imam Muslim. Tapi kalau tuan-tuan kata, saya ni bermula pada hari ni saya nak baca Ibnu Mas'ud punyalah. Boleh pun boleh, tak ada masalah. Saya nak tukar-tukar lah Ustaz. Kan? Saya nak baca salat esok subuh Ibnu Mas'ud, Zuhur Ibnu Abbas. Pun boleh, tak ada masalah. Kerana ada keluasan. Manakala tasyahud awal tidak menjadi rukun dalam mazhab Syafi'i. Meninggalkan tasyahud awal tidak membatalkan salat, tetapi perlu untuk sujud sahwi menurut mazhab Syafi'i.
Tetapi menurut mazhab Hambali, tasyahud awal adalah wajib. Sesiapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka solatnya batal. Sesiapa yang lupa, maka dia perlu sujud sahwi. Ini mazhab Hambali lah. Saya cenderung kepada mazhab Syafi'i dalam isu ini kerana tasyahud ini boleh ditebus dengan sujud sahwi jika tertinggal. Ya? Jika ia wajib, sudah pastinya ia perlu diulang. Tapi kalau tertinggal, boleh tebus dengan sujud sahwi, menunjukkan ia bukanlah satu kewajipan, bukanlah satu rukun. Ya? Namun bacaan untuk tasyahud awal sama seperti tasyahud akhir, melainkan pada selawat dan doa. Maksudnya tasyahud awal ni dia beza dengan tasyahud akhir cuma pada selawat Ibrahimiyah tu dan doa, ya, di hujung tasyahud akhir. Mazhab Syafi'i menganggap selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu tasyahud awal adalah sunat. Waktu tasyahud akhir, mazhab Syafi'i kata wajib selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mazhab Syafi'i dalam tasyahud awal dia kata selawat tu sunat. Tasyahud awal sunat selawat, tasyahud akhir rukun selawat. Baik, manakala mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali mengatakan tidak perlu menambah selawat sewaktu tasyahud awal. So majoriti ulama kata tasyahud awal tak perlu selawat. Mazhab Syafi'i kata perlu selawat. Saya cenderung kepada pendapat majoriti. Dalam isu ni saya kata dalam tasyahud awal majoriti lebih tepat bagi saya lah, ya. Kepada pendapat majoriti ulama dalam isu ni kerana tidak ada nas jelas yang sahih yang menyebutkan pensyariatan selawat waktu tasyahud awal. Ada riwayat tetapi tidak sahih. Riwayat yang menyebutkannya adalah dhaif. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, dia kata dhaif. Tambahan pula tasyahud awal ni dilakukan oleh Nabi SAW dalam keadaan yang sangat ringkas. Begitu juga dengan doa, ia hanya disunatkan sewaktu tasyahud akhir sahaja. Sewaktu tasyahud akhir sunat doa. Tasyahud awal tak perlu doa kerana Nabi buat ringkas saja, so terus bangun. Cuma jika seorang makmum masbuk yang masuk solat bersama dengan imamnya waktu tasyahud akhir. Makmum ni dia masbuk. Imam tasyahud akhir, dia bukan tasyahud akhir sebab dia kena tambah lagi. Apa yang perlu dibuat kalau imam baca tasyahud akhir? Jadi persoalannya, apakah bacaan yang disyariatkan untuk masbuk tersebut baca? Sebab imam baca tasyahud akhir, dia bukan tasyahud akhir lagi. Dia lepas imam bagi salam, dia nak kena bangun tambah lagi. Kan? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Ulama dalam masalah ni ada macam-macam pendapat. Ada dua pendapat lah secara umumnya. Mazhab Syafi'i berpandangan sunat bagi masbuk, makmum yang masbuk, ini menuruti imamnya. Imam tasyahud akhir, makmum yang masbuk pun bacalah tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir. Okey. Maka dia disunatkan membaca tasyahud dan selawat ke atas Nabi SAW dan keluarganya sehingga imamnya memberi salam. So makmum yang masbuk walaupun itu bukan tasyahud akhir dia ikut imam lah. Kerana imam baca tasyahud akhir dia pun ikutlah. Kerana Nabi kata innama ju'ilal imam yu'tamma bihi. Imam tu dijadikan untuk kita ikut, dia kata. Jadi ikut. Begitu juga bagi makmum muwafiq yang imamnya lambat menghabiskan tasyahud awal sedangkan dia sudah selesai membacanya, maka dia disunatkan membaca selawat ke atas Nabi dan keluarganya. Kalau ikut mazhab Syafi'i dia kata begitulah. Dia kata makmum yang masbuk, imam baca tasyahud akhir, dia baca tasyahud akhir. Sama juga kalaulah dia muwafiq, dia sekali dengan imam dia, tapi imam dia baca tasyahud awal tu lambat, dia dah habis baca, tapi imam tak bangun-bangun, dia kena buat apa? Dia baca selawat pula. Dia baca selawat pula. Baik. Mazhab Hanafi dan Hambali pula berpandangan dia digalakkan mengulang bacaan tasyahud awalnya tanpa membaca selawat atau doa. Sebab dia bukan tasyahud akhir. Itu bukan tempat dia kata. Bila dah syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So dia ulang balik at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, dia ulang balik tasyahud awal dia. Sampailah imam bangun. Kerana dia tak digalakkan diam. Sepatutnya tak diamlah kerana waktu tu dalam solat ni, ya, waktu duduk tu adalah waktu untuk puji Tuhan. Jadi kalau imam tak bangun lagi, pujikan. Terus puji Tuhan iaitu dengan mengulang tasyahud awal. Saya melihat isu ini adalah isu ijtihad. Sebab apa? Sebab tidak ada nas yang jelas dalam masalah ini. Tidak mengapa bagi orang awam bertaklid kepada mana-mana ilmuwan yang diyakini ilmunya. Tetapi saya cenderung kepada pendapat Hanafi dan juga Hambali dalam isu ni kerana makmum tidak berada di tasyahud akhir, sebaliknya dia hanya duduk kerana mengikuti imam dia. Dia kata saya cenderung pada pendapat Hanafi dan Hambali lah. Itu bukan tasyahud akhir dia. Maka dia ulang balik tasyahud awal dia. Wallahu a'lam. Baik.
Kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu doa sebelum memberi salam. Dah baca tasyahud, dah baca selawat ke atas Nabi SAW, selawat Ibrahimiyah. Kemudian sebelum bagi salam tu, tempat yang mustajab doa. Tempat yang mustajab doa, tuan-tuan. Ini benda yang kalau boleh, jangan ditinggalkan. Dalam sujud dan sebelum bagi salam. Tuan-tuan kalau amalkan, keajaiban akan datang dengan cara yang kadang-kadang kita tak perasan. Dan benda ni berlaku dalam hidup saya, walaupun saya bukan orang saleh, saya orang yang banyak kelemahan, banyak dosa dan seumpamanya, tetapi ada waktu-waktu saya mengamalkan doa yang spesifik. Kalau saya nakkan sesuatu daripada Allah, saya mohon sesuatu daripada Allah untuk bagi, Allah Ta'ala bagi dengan cara yang kadang-kadang kita tak sangka. Ini keajaiban doa di dalam sujud dan sebelum memberi salam. Ya? Kita dianjurkan untuk berdoa sebelum memberi salam ketika solat. Ia adalah antara tempat mustajab doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir, falyata'awwadh billah min arba', min 'adzabi jahannam, wa min 'adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal." Hadis riwayat Muslim. Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah dia minta perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara. Min adzabi jahannam. Dia bacalah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal. 4 perkara. Iaitu pertama, azab neraka jahannam, minta jauh pada Allah. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab api neraka jahannam. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab kubur. Ya Allah, jauhkan aku daripada bala bencana hidup dan mati. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada kejahatan Masih Ad-Dajjal. So kita diminta untuk berlindung pada Allah daripada 4 perkara ni. Ya? Hadis riwayat Muslim. Terdapat juga lafaz lain untuk doa sebelum memberi salam ini. Ada lafaz lain juga. Antara lafaz doanya ialah daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr, wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sam wal maghram. Kemudian faqala lahu qa'il, ma akthara ma tasta'idhu minal maghram? Faqala inna ar-rajul idza gharima haddatha fakadhib wa wa'ada fa akhlaf. Hadis riwayat Bukhari. Yang bermaksud, Aisyah kata Nabi ni apabila Nabi salat, Nabi akan berdoa dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada azab kubur, dan aku berlindung dengan kamu daripada fitnah, daripada bala bencana yang dibawa oleh Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku berlindung dengan kamu daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah ni bala bencana waktu hidup dan bala bencana waktu mati. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada dosa dan daripada hutang. Maka seorang sahabat dia bertanya, dia kata, ya Rasulullah, alangkah banyaknya engkau memohon perlindungan daripada hutang. Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya seseorang apabila dia berhutang, bila dia bercakap, dia berbohong, apabila dia berjanji, dia akan mungkiri. Kalau orang banyak hutang ni, dia dah mula bohong kalau dia tak mampu nak bayar hutang dia. Begitu juga kalau dia berjanji, kalau dia banyak hutang, dia janji, dia akan mungkir. Sebab itu Nabi berlindung daripada banyak hutang. Ya, baik. Yang nombor 2, ini lafaz yang tadi yang saya baca tadi, lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Hadis riwayat Muslim. 4 perkara juga, iaitu Nabi kata apabila salah seorang daripada kamu telah bertasyahud, maka hendaklah dia minta perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara. Dan dia hendaklah berdoa,
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada azab jahannam. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada azab kubur, daripada bala bencana hidup dan mati, daripada kejahatan fitnah, daripada kejahatan Masih Ad-Dajjal, daripada kejahatan Masih Ad-Dajjal yang akan muncul sebelum daripada kiamat. Maka bila kita dah baca doa ni, setelah membaca doa ni, seseorang yang bersolat boleh memilih mana-mana doa untuk dibaca di dalam solatnya. Cuma bagi imam, kalau dia tu imam, tidak digalakkan untuk memanjangkan doanya kerana ia akan membebankan makmum. Yang ketiga, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, daripada Abdullah bin Mas'ud dia berkata, kunna naqulu fi salah khalfa Rasulillah SAW, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, faqala lana Rasulullah SAW zata yawm, inna Allaha huwa salam, fa idha qa'ada ahadukum fi salah falyaqul at-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, fa idha qalaha asabat kulla 'abdin lillahi salih fi samai wal ard, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Hadis riwayat Muslim. Yang bermaksud, Abdullah bin Mas'ud kata, kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami membaca salam sejahtera ke atas Allah, salam sejahtera ke atas fulan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada kami, pada satu hari Nabi tegur Abdullah bin Mas'ud, dia kata, sesungguhnya Allah itu salam, Allah tu yang sejahtera. Tak perlu ucap assalamu ala Allah, tak perlu. Kerana Allah tu di antara nama Allah as-salam. Ya, Allah huwas salam. Allah itu adalah salam. Maka Nabi kata, apabila salah seorang daripada kalian duduk dalam salat, hendaklah dia membaca. Lepas tu Nabi SAW ajar dia bacaan tasyahud seperti mana yang kita telah bincang tadi. Kemudian Nabi kata, bila dah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, summa yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Kemudian hendaklah dia memilih apa-apa permintaan yang dia mahu. Dia nak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. So lepas tu dia doalah apa nak doa. Hadis yang seterusnya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia berkata, summa yakunu min akhiri ma yaqulu baina at-tashahhud wa taslim, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrartu wa ma a'lant wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Kata Ali bin Abi Talib, kemudian apa yang dibaca di antara tasyahud dan juga salam adalah, ya Allah ampunkan aku apa yang aku dah buat dan apa yang akan aku buat. Apa yang aku rahsiakan dan apa yang aku zahirkan, dan apa yang aku bazirkan, dan apa juga yang kau lebih tahu daripada aku. Wahai Tuhan, engkaulah yang utama, engkaulah yang terakhir. Engkaulah yang engkau mendahulukan sesuatu dan engkau yang mengakhirkan sesuatu, dan tidak ada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Muslim. Di sana ada riwayat lain daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tolong ajarkan aku doa yang aku boleh baca dalam salat. Maka Nabi SAW ajar dia, Allahumma inni zalamtu nafsin zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang bermaksud, hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Bakar minta doa dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong ajar saya satu doa yang saya boleh baca dalam solat saya. Maka Nabi SAW pun ajar, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan hanyalah Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, berikanlah satu keampunan pada aku, keampunan daripadamu. Warhamni, dan sayangi aku. Innaka antal ghafurur rahim, kerana Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Penyayang. Baik. Cuma hadis ni menyebutkan doa dalam salat secara umum, tidak ada dikhususkan untuk dibaca setelah tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Oleh itu Ibn Daqiq Al-Aid mengatakan ia boleh dibaca pada mana-mana bahagian dalam salat. Sebab Abu Bakar kata, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong ajar aku satu doa yang aku boleh baca dalam salat. Dia tak kata dalam tasyahud. Lepas tu Ibn Daqiq Al-Aid kata boleh baca bila-bila. Tetapi eloknya, tetapi menurut beliau,
lebih utama doa ni dibaca dalam sujud dan sebelum memberi salam kerana waktu ni adalah waktu mustajab doa. Tetapi Imam Bukhari meletakkan hadis ni di bawah tajuk doa sebelum salam. So Imam Bukhari faham ini doa sebelum salam ni. Ya. Ini menunjukkan beliau memahami hadis ni dengan anjuran doa sebelum memberi salam kerana hadis Ibnu Mas'ud yang disebutkan sebelum ni menunjukkan boleh berdoa dengan doa yang disukai oleh orang yang salat. Cuma di sana mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mungkin dia rasa macam ustaz, doa tu macam susah sikit kami nak hafal ustaz. Boleh bagi tak yang apa? Yang pendek-pendek sikit. Boleh tak bagi yang pendek? Yang pendek ni ada ya dalam hadis riwayat Abu Daud. Seorang pemuda dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia bagi tahu kepada Nabi doa dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perakukan. Kejap saya tunjukkan hadisnya. Saya sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini pendek, insya-Allah orang awam boleh faham. Orang awam boleh hafal. Mudah sahaja. Sangat-sangat mudah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini tuan. Okey. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Abu Daud kata, haddatsana Uthman bin Abi Shaybah qala haddatsana Husain bin Ali an Zaidah an Sulaiman an Abi Saleh an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajul, kaifa taqulu fi as-salah? Qala atashahhad wa aqul Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandin. Hadis ni riwayat daripada sahabat Nabi SAW. Dia kata, Nabi bertanya kepada seorang lelaki daripada kalangan sahabat, bagaimana kamu membaca di dalam salat? Macam mana doa kamu dalam salat? Maka dia kata, aku baca tasyahud dan aku menyebutkan. Lepas tasyahud tu, dia kata, ya Allah, aku minta pada kamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Simple doa, tetapi doa yang besar. Kerana kejayaan yang besar bila seseorang tu masuk syurga, dijauhkan daripada neraka. Itu adalah satu kejayaan yang sangat-sangat besar bagi seorang hamba. Lepas tu dia beritahu pada Nabi, dia kata, sesungguhnya aku tidak pandai untuk membaca doa yang dibaca oleh kamu ya Rasulullah dan doa yang dibaca oleh Mu'az. Maka Nabi SAW kata, haulaha nudandin. Pada perkara tu jugalah yang kami baca. Pada perkara itulah juga yang kami doakan, iaitu minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau tak mampu nak baca yang panjang-panjang, baca yang ni sudah memadai. Ya, baca yang ni pun sudah mendapat pahala sunnah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Ya. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan yang saya boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, saya tangguhkan dulu. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Tadi doktor cakap, kata doa sebelum kasih salam antara tempat mustajab doa selain daripada masa sujud. Bolehkah kita buat pada dua tempat mustajab ni juga, iaitu doa masa sujud dan sebelum kasih salam? Dua-dua boleh, no problem. Dua-dua adalah tempat yang dimustajabkan doa. Boleh berdoa di dua-dua tempat ni. Digalakkan berdoa di dua tempat ni. Cuma imam jangan panjang-panjang sangatlah. Selagi imam panjang sangat, makmum jadi beban di belakang. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ada sebahagian orang mengatakan bahawa solat sunat sebelum subuh adalah skim cepat kaya.
lalu mereka mengamalkan solat tersebut untuk mendapat habuan dunia semata-mata seperti solat untuk naikkan sale bisnes. Adakah boleh beribadah untuk habuan dunia semata-mata sedangkan ibadah mestilah ikhlas untuk Allah semata-mata? Dan adakah boleh mengatakan salat sunat sebelum subuh adalah sekian cepat gaya? Salat qabliyah subuh, Nabi SAW sebut, raka'atani minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Iaitu 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita salat qabliyah subuh ni seolah-olah kita telah dapat apa yang ada dalam dunia dan selebihnya. Lebih baik sebab seolah-olah dah dunia ni jadi milik kita dan selebihnya. Dan bukan hanya dunia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik bagusnya solat tu. Cuma kadang-kadang kita ni hanya terikat, jiwa kita terikat dengan dunia, jadi kita buat apa-apa pun nakkan habuan dunia. Ini benda yang salah, tuan-tuan. Sebab itu para ulama tidak menggalakkan kita minta dunia di dalam ibadat kita. Kerana dunia ni nampak sangat jiwa kita terikat dengan dunia. Yang mana orang yang betul-betul mengamalkan ataupun tidak meninggalkan salat ni adalah Nabi kita sendiri. Yang mana Nabi SAW, ibadat dia ibadat yang terbaik. Tapi Nabi bukanlah seseorang yang terlalu kaya. Nabi tak miskin, Nabi tak fakir, tetapi Nabi tidaklah terlalu kaya. Ini menunjukkan keredaan Allah tidak bergantung kepada kekayaan dunia semata-mata. Kerana kalau perhitungan mulia satu orang itu berdasarkan kepada hartanya, sudah pasti Qarun itu kaya. Tapi Qarun juga dimurkai oleh Allah. Firaun juga dimurkai oleh Allah walaupun dia kaya dan menguasai Mesir. Jadi sebab itu, berdoa untuk Allah Ta'ala berikan rezeki yang berkat. Itu lebih utama. Kerana kadang-kadang kaya tak berkat tak ada. Minta Allah Ta'ala berikan rezeki yang berkat, rezeki yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur, azab akhirat, azab neraka, dan minta Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang berkat supaya kita boleh beramal ibadat dengannya. Kerana ramai orang yang kaya tapi kedekut, sombong, takabur dan seumpamanya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat sunat bulan Ramadan dinamakan salat sunat tarawih, sedang nama salat itu Nabi SAW tidak pernah namakan. Pertama, bid'ah ke nama salat diberi nama, contoh tahiyatul masjid, salat sunat wudu, taubat dan lain-lain, kerana difahamkan tak semua jenis salat dinamakan oleh Rasulullah SAW. Ada sebahagian salat diberi nama oleh para ulama. Betul, ada sebahagian salat yang dinamakan oleh Nabi SAW. Antaranya salat fardu lah. Kemudian salat sunat ada yang Nabi namakan, seperti salat duha, seperti salat witir. Yang ni Nabi SAW namakan. Tetapi ada di sana para ulama yang letak nama untuk membezakan salat sunat tu dengan salat sunat yang lain. Antara salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat tarawih, Nabi hanya menamakan ia man qama Ramadan, iaitu siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Adakah ia bid'ah? Tak. Ia hanya nama. Bukan beza daripada apa yang Nabi sebut. Ia hanyalah nama untuk membezakan di antara satu solat sunat dengan solat sunat yang lain. Boleh ke kita nak solat sunat tahiyatul masjid, tarawih, taubat, kita ucapkan saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Memadaikan dengan niat begitu. Okey. Kalau solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat tahiyatul masjid, kita solat 2 rakaat. Dia termasuk dalam tahiyatul masjid kalau kita buat di masjid. Kerana solat tahiyatul masjid adalah solat yang kita lakukan untuk mengimarahkan masjid. Kerana masjid dibina untuk disolat. Sebab itu kalau kita masuk, imam dah solat fardu, kita masuk bersama dengan imam, solat tahiyatul masjid dah termasuk dengan solat fardu tu. Ya, okey. Solat tarawih pun kalau kita niat untuk qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, dah termasuk dah. Tidak menjadi satu kekangan untuk kita tidak mendapatkan pahala qiyam Ramadan. Wallahu a'lam. Banyak soalan. Ustaz, ketika sujud boleh tak kita berdoa dalam hati dalam bahasa Melayu? Boleh, tak ada masalah.
Yang menjadi khilaf dalam kalangan ulama kalau kita sebut dengan mulut dalam bahasa Melayu. Itu ada khilaf dalam kalangan para ulama. Kebanyakan ulama tidak membenarkan, minoriti ulama membenarkan. Tapi kalau dalam hati tidak ada yang mengatakan ia salah ataupun membatalkan salat. Seperti mana ada yang tanya ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya baca doa, saya baca 4 doa sebelum bagi salam tu dalam bahasa Melayu boleh tak? Sebab saya hafal makna. Kalau dalam bahasa Melayu, majoriti ulama tak benarkan disebut di mulut, ya. Tetapi ada sebagai ulama kata kalau doa tu daripada Nabi dan dia tak hafal dalam bahasa Arab, dia boleh terjemah dalam bahasa yang dia boleh walaupun disebut pada mulut. Sebahagian ulama membenarkan kalau betul-betul dia tak mampu. Tetapi bagi saya lah, ambil sedikit usaha untuk hafal. Kerana perkataan yang diulang sama. Allahumma inni a'udzubika. Yang ni kita biasa ulang dalam doa-doa kita. Allahumma inni a'udzubika. Lepas tu mina. Min azabil qabr. Daripada azab. Azab dalam bahasa Melayu. Azabil qabr. Azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa yang sangat pendek. Usahalah untuk hafal. Ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Berkaitan posisi tangan ketika duduk antara dua sujud dan tahiyat. Sebenarnya kena letak betul-betul dekat pada lutut atau bagaimana? Kalau letak jauh dari lutut, lebih daripada dekat tengah peha boleh ke? Dalam hadis disebut kadang-kadang disebut peha, kadang-kadang disebut lutut. Ya, jadi kalau boleh biarlah berada di berdekatan dengan lutut ataupun betul-betul atas lutut. Maksudnya sebab hadis tu menyebutkan peha dan ada hadis yang menyebut lutut. Jadi kalau kita letakkan berdekatan dengan lutut ataupun di atas lutut sudah memadai. Ustaz, selawat masa tasyahud akhir jika tak baca sah tak solat? Kalau ikut mazhab Syafi'i tidak sah kerana selawat pada tasyahud akhir adalah rukun. Manakala sebahagian ulama dia mengatakan adalah sunnah. Dia kata selawat tu sunnah walaupun pada tasyahud akhir. Tapi pendapat yang saya pegang adalah rukun. Kena baca. Tak baca, solat tak sah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Nak clarify, walaupun tasyahud awal is a sunat, but kalau tertinggal kita kena sujud sawi. Ya betul. Ia sunat aba'au. Kalau kita tertinggal kita sujud sawi. Tapi kalau tak sujud sawi pun sah salat. Kerana sujud sawi itu pun adalah sunnah. Hadis solat orang bersugi 70 kali lebih dari solat tanpa bersugi ialah hadis yang tidak sahih. Dalam Al-Manarul Munif, Ibn Qayyim ada huraikan tentang kedhaifan hadis ni. Assalamualaikum salam. Kalau masa kita baca surah tapi tiba-tiba terlupa, dah ulang beberapa kali tapi tak keluar juga ayatnya, apa perlu buat? Baca surah lain pula ke? Boleh baca surah lain. Kalau tak baca surah lain pun boleh terus rukuk. Kerana membaca surah adalah sunat. Fatihah tak boleh. Fatihah tak boleh. Wallah.
Salam Ustaz, mohon Ustaz jelaskan apa yang Ustaz maksudkan dengan tasyahud yang simple. Bukan tasyahud yang simple. Tasyahud tu adalah tasyahud daripada at-tahiyat, lafaz at-tahiyat sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu tasyahud awal. Tapi selawat lepas daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, adakah ia sunat? Mazhab Syafi'i kata ia sunat, manakala mazhab majoriti kata ia tidak sunat. Sebab dalam hadis kata Nabi duduk tasyahud awal ni Nabi tak panjang, maksud tak berdoa. Tak ada doa yang panjang-panjang, tak ada. Nabi baca tasyahud simple saja, lepas tu Nabi angkat terus bangun. Tasyahud awal. Salam doktor. Waalaikumsalam. Kalau terlupa tasyahud awal dan terlupa juga nak sujud sahwi, adakah sah salat? Dikira sah, insya-Allah. Salam doktor. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz jelaskan hadis ni? Salla Rasulullah SAW az-zuhra khamsan faqila lahu azida fi salah qala wa ma dhak qala sallaita khamsan fasajada sajdatain ba'da ma sallam. Maksud hadis ni adalah Nabi salat satu hari Zuhur 5 rakaat, Nabi lupa. Lepas tu ada orang sahabat tanya, dah solat ni dah tambah ke? Sebab zaman Nabi kan syariat masih berlaku, tak habis lagi, mungkin ada perubahan pada hukum. Dia tanyalah, dah ditambah ke pada solat? Nabi kata kenapa pula? Lepas tu sahabat tanyalah, engkau solat 5 rakaat. Maka terus Nabi sujud 2 kali selepas Nabi bagi salam. Ini sujud sahwi lah. Sebab itu kalau ikut pendapat selain daripada mazhab Syafi'i, antaranya Hambali, Maliki, mereka mengatakan sujud sahwi ni ada sebelum bagi salam pun ada, selepas bagi salam pun ada. Kalau sebelum bagi salam tu, kalau kita melakukan pengurangan di dalam solat, kita tambah balik, lepas tu kita sujud sebelum bagi salam. Kalau kita melakukan penambahan di dalam solat, benda yang bukan daripada solat, kita tambah kerana lupa, so kita bagi salam dulu, lepas tu baru kita sujud sahwi. Manakala mazhab Syafi'i, mereka kata sujud ni sebelum salam. Manakala sujud lepas salam tu, Imam Syafi'i kata Nabi terlupa, patutnya sujud sebelum salam. Itu takwilan mazhab Syafi'i. Tetapi kebanyakan ulama menerima sujud lepas salam dengan sujud sahwi ni boleh lepas salam, boleh sebelum salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita baca doa sebelum salam dengan doa selain disebutkan dalam buku ni, boleh juga ke Ustaz? Doa-doa dari Quran yang dibaca boleh dibaca ketika sujud, sebab ada hadis melarang kita baca doa-doa dari Quran. Okey. Kalau kita nak baca doa lain, ya, yang diambil daripada Quran sebelum memberi salam, Rabbana atina fid dunya hasanah umpamanya kan, boleh, tak ada masalah. Dalam sujud pun, yang dilarang dalam hadis Ali itu ialah kita membaca Quran dengan tujuan membaca Quran. Tetapi kalau kita dalam sujud tu kita baca doa daripada Quran, daripada lafaz Quran, bukan dengan tujuan untuk membaca Quran tetapi tujuan untuk berdoa, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Boleh terangkan cara makmum keluar saf sebab batal wuduk? Keluar terus. Macam mana cara nak keluar? Cari pintu keluar, cari tempat untuk berwuduk lah. Tak perlu tunggu lagi lah, memang solat kita tak sah sebab wuduk kita telah terbatal. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Afdal doa at every sujud atau sujud terakhir saja? Pada setiap sujud yang kita ingat nak berdoa, kita berdoa. Tidak hanya khusus pada sujud yang terakhir. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebutkan aqrabu ma yakunul abd min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Manusia ni paling hampir dengan Tuhan dia waktu dia sujud, banyakkan berdoa.
Soalan, apakah kencing kucing dapat membatalkan wuduk dan apakah kencing kucing najis? Kencing kucing ni najis tetapi tak membatalkan wuduk, cuma perlu basuh ke kawasan yang terkena kencing tu sehingga bersih dengan air mutlak. Apakah bacaan sujud sahwi mengikut sunnah? Sebahagian fuqaha ada menyebutkan subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Tetapi riwayat ini Ibn Hajar menyebutkan tidak menjumpai asalnya. Ibn Hajar waktu dia cari sumber bacaan itu tidak menjumpainya. Ibn Hajar tak jumpa. Tapi oleh kerana itu kalau ikut pendapat yang tepat, bacaan sujud sahwi sama macam sujud biasa. Subhana rabbil a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bacaan-bacaan sujud yang telah saya bacakan dalam kuliah yang lepas. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa bacaan yang afdal bila duduk antara dua sujud? Rabbighfirli ataupun Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Apa beza rukun dan wajib salat? Okey, rukun ni kalau tak buat batal salat. Kalau terlupa mesti kena ganti. Okey. Mazhab Syafi'i dia tak membezakan rukun dengan wajib. Tetapi mazhab Hanbali dia ada beza rukun dengan wajib. Rukun mesti buat. Kalau terlupa pun kena ganti. Maksud kena buat. Manakala wajib bagi mereka, sesiapa yang buat tinggal dengan sengaja batal salat, siapa yang terlupa boleh ganti dengan sujud sahwi. So okey, itu je kot soalan yang saya boleh jawab pada malam ini. Minta maaf kerana banyak sangat soalan saya tak mampu nak jawab semua. Saya rasa saya berhenti di sini dulu. Penat juga jawab soalan ni. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Terima kasih kepada Kak Lin, kepada tim-tim Nur Islam Academy kerana menganjurkan majlis pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.